wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Jadi pertama sekali salam kenal kepada semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Al-Fakir Luqman Nur Hakim bin Sahidi, di antara salah seorang pendakwah bebas, dan saya juga bertugas sebagai seorang pakar rujuk Negeri Sembilan. Jadi saya dengan rendah diri pertama sekali mengucapkan ribuan terima kasihlah kerana sudi jemput saya. Maka pada malam yang indah ini saya nak kongsikan kepada muslimin dan muslimat, kerana mungkin saya belum menyediakan satu tajuk yang khusus, tapi pada malam ni kita nak memuzakarakan bahawasanya tentang satu tajuk, iaitu al-ihtimam bil ilm. Bagaimana himmah, pentingnya hidup seseorang manusia dengan mengambil manfaat daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan campakkan kepada dia kefahaman tentang ilmu agama Allah Taala. Maka di dalam hadis ini lebih mudah untuk kita faham bahawasanya setiap manusia yang Allah pilih diberikan satu manfaat ilmu, maka bermaksud Allah ingin dia berada dalam jalan yang Allah redha. Sabda Nabi yang lain, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Sesiapa yang berjalan di atas jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala sedang menjalurkan orang tersebut untuk berada di atas jalan menuju kepada syurganya Allah Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, ilmu ini bersikap wasi', iaitu luas. Maka bila maksud wasi' ini, luas ni, semua orang kena mengambil manfaat daripada ilmu. Mungkin dekat sini kebanyakan daripada kita daripada tajir kan, orang meniaga kan. Maka sedar ataupun tak sedar, orang meniaga ke, orang kerja swasta ke, orang kerja kerajaan ke, ilmin kaman huwa jahilu. Maksud dia, belajarlah wahai manusia, kerana sesungguhnya tak ada lagi dalam dunia ni orang lahir-lahir dah pandai. Baik dari sudut ilmu agama ataupun ilmu keduniaan, setiap manusia kena ambil bahagian di dalam belajar menuntut ilmu. Kemudian kata ulama lagi, fa'in walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Takkan sesekali sama kehidupan orang yang belajar ilmu dengan kehidupan orang yang tak belajar ilmu. Contoh, seseorang tajir, seorang peniaga yang belajar ilmu agama fardu ain, maka dia akan tahu bahawasanya dalam meniaga ini mencari yang halal adalah satu kewajipan. Tetapi ada orang dia meniaga dan perniagaannya maju, laris, tetapi perniagaan dia menjadi musibah kepada dia. Kerana apa? Kerana dia meniaga di dalam tak mengamalkan konsep ilmu. Contoh, meniaga dengan atas dasar unsur-unsur yang haram. Jadi, walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Takkan sama sekali kehidupan orang yang belajar ilmu dengan kehidupan orang yang tak belajar ilmu. Jadi sebab itu kalau kita tengok contoh yang terbaik, iaitu Habib bin Al-Mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Rasulullah SAW, kalau kita tengok macam mana Nabi hidup dalam keadaan mengamalkan ilmu. Dari sudut perniagaannya, dari sudut muamalatnya, dari sudut akhlaknya, dakwahnya, maka berbeza kehidupan orang yang belajar ilmu dengan orang yang tak belajar ilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa inna kabiral qaum la ilma indahu saghir idza ittafat alaihi al-mahafil. Seseorang yang hidup walaupun dia memiliki dunia dan seisi-isinya, tapi dia tak belajar ilmu agama, maka wallahi demi Allah, kehidupan orang tersebut hakikatnya fadhi, iaitu kosong, tak ada apa-apa. Contohlah kan,
Ada orang ni hidupnya senang, rezekinya melimpah ruah, tapi tak belajar ilmu agama. Maka percayalah bahawasanya kehidupan dia tu tidak ada apa-apa, melainkan hanya seperti bangkai yang mati di tengah jalan. Jadi inilah yang membezakan, yang memuliakan seseorang yang belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sekalipun. Hari ni banyak orang kita dia faham ilmu agama ni ustaz je kena sebarkan, ustaz je kena belajarkan. Tak. Tetapi ilmu agama ini adalah mutlak hak kepada seluruh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kan ulama bagi tahu fa innal kabiral qaum la ilma indahu saghir idza ittafat alaihi mahafil. Walaupun orang tu orang ternama, orang besar sekalipun, tapi kalau dia tak ada ilmu, maka pada pandangan Allah dia hanyalah sekadar seseorang yang tidak ada apa-apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya tidak ada lagi bukti manusia yang berjaya dalam hidup ni melainkan dia dapat redha Allah melalui jalan menuntut ilmu agama Allah. Kalau kita tengok sahabat radhiyallahu anhum ajmain datang daripada pelbagai-bagai jenis ragam manusia. Ada daripada mereka seorang pemimpin. Ada daripada mereka seorang peniaga. Contoh masyhurlah, idola semua orang peniaga iaitu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Seorang peniaga yang sangat hebat. Tetapi setiap daripada mereka walaupun berbeza-beza ragam pekerjaan, masih tetap memainkan peranan untuk menjadi seseorang yang belajar menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini membuktikan kepada manusia pada hari ini bahawasanya siapa pun kamu, daripada apa pun kamu, bagaimanapun keadaan kamu, maka tidak boleh terlepas, tidak dapat tidak seseorang manusia kalau nak berjaya sama ada hidup duniawi ataupun ukhrawi, maka kena berjalan di atas jalan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, al-ilmu yahfazuka wal malu yatlubu liyahfazuka. Ilmu ini dia menjaga kamu, akan tetapi harta kamu menuntut kamu untuk menjaganya. Hari ni kita ada duit kan? Jadi duit ni kita simpan kat mana? Kita simpan dekat bank, betul tak? Tak pun kita simpan dekat rumah, ada peti besi ke. Tapi ilmu tidak. Ilmu ini, orang yang hidup dalam keadaan berilmu, maka ilmu ni akan jaga dia. Kalau dia seorang peniaga, maka ilmu ni akan jaga dia supaya meniaga dalam keadaan Allah redha. Kalau dia ni seorang cikgu, maka ilmu ni akan jaga dia supaya dia mempunyai akhlak sebagai seorang guru. Jadi peranan ilmu, manusia yang hidup dengan ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan letakkan dia di dalam penjagaan. Siapa pun dia, apapun keadaan dia, di mana pun dia berada. Jadi sebab itulah pada hari ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, sedikit pesanan yang ringkas saya rasa, tetapi menjadi satu tunjang keutamaan di dalam kejayaan kehidupan seseorang manusia. Tak ada lagi dalam era manusia ini yang berjaya dunia akhirat, melainkan mereka semua adalah daripada golongan orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan saya dimaklumkan kan, minggu ni minggu yang ke-127. Dan minggu 127 ni setiap minggu ada ustaz yang bagi tazkirah. Jadi ini menunjukkan bahawasanya satu kualifikasi yang sangat bagus. Satu pujian yang sangat baik. Kerana apa? Kerana walaupun dalam kesibukan tuan-tuan dan puan-puan meniaga, tapi masih lagi nak mengambil istifadah, faedah daripada ilmu agama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kesedaran yang Allah berikan pada kita ni, sehingga boleh istiqamah sampai minggu 127, moga-moga Allah kekalkan dan Allah tetap mekarkan keinginan untuk menuntut ilmu agama ni sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar sedikit pada malam ni
dapat kita amalkan dalam hidup kita dan kita sampaikan kepada mereka yang tidak ada di dalam majlis ini. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua. Okey, terima kasih kerana menjemput saya untuk hari ini untuk membincangkan tentang sedikit pasal skim kesihatan untuk rakyat ni. Di mana semua tak diwar-warkan berkenaan dengan skim kesihatan rakyat ni, which is tak semestinya untuk B40 saja, tapi sebenarnya skim kesihatan ni untuk semua, tak kisah yang berniaga ke, yang tak berniaga ke, yang masih belum ada perniagaan ke, ataupun masih belum bekerja pun boleh mendapatkan skim kesihatan ni lah. Tapi boleh tak saya nak kongsi di slide, jadi memudahkan semua dengar dengan ni lah, saya share sekejap. Okey, skim perubatan madani ni dia telah diinitiate oleh Protect Health, di mana Kementerian Kesihatan Malaysia pun memberi skim perubatan madani bermula pada 15 Jun 2023 hari tu. Jadi kebanyakannya yang layak tu adalah penerima sumbangan tunai rahmah, dan mereka ni boleh semak kelayakan dia dalam Protect Health punya website. Jadi kat sini pada mula-mula 15 Jun tu tak banyak tau klinik yang ada skim perubatan madani. Mesti orang tanya klinik perubatan madani ni apa? Actually dia adalah klinik swasta, yang klinik berbayar, yang seperti di luar sana tak termasuk macam klinik kesihatan. Jadi untuk nak tengok kita punya semak kelayakan ni, kita boleh tengok dekat website Protect Health, ataupun dulu kan ada MySejahtera, you all pun boleh check kat situ sama ada you all layak atau tidak untuk mendapatkan rawatan asas percuma ni. Kemudian untuk okey, di sini yang macam yang saya maklumkan tadi lah, skim perubatan madani ni adalah inisiatif daripada kerajaan, dan bila kita pergi ke klinik-klinik swasta ni, mereka akan mendapat rawatan percuma untuk kes-kes akut. Kes-kes akut ni macam demam, batuk, sesama, sakit perut, gastrik. So kat sini anda tak perlu yang layak ni lah, tak perlu pergi beratur ke klinik kesihatan untuk dapatkan ubat demam ke, MC ke. Jadi boleh pergi ke klinik swasta, dapatkan rawatan dan bagi IC saja. Mereka akan semak sama ada anda layak untuk mendapat rawatan di klinik swasta. Jadi kat sini ramailah, sebenarnya kita lihat ramai lagi yang belum tahu lagi mereka ni dapat kelayakan di klinik swasta. Jadi untuk tengok kelayakan ni, mereka macam saya cakap tadi, mereka mesti dapat ataupun menerima sumbangan tunai rahmah. Mereka berkeluarga, warga emas ataupun bujang pun boleh. Tapi untuk kanak-kanak bawah, maksudnya remaja dewasa umur bawah 18 tahun, dia masih di dalam kategori berkeluarga. Jadi kelayakan mereka adalah secara automatik, dan mereka layaklah untuk mereka layak, wajib, mereka yang layak ni kena wajib isytiharkan yang mereka tidak menerima mana-mana manfaat daripada agensi-agensi kerajaan ke, kerajaan negeri, agensi perubatan lain. Jadi diorang kena declare lah, baru diorang dapat layak untuk skim perubatan madani. Okay, macam saya cakap tadi lah, pesakit luar kes akut ni merangkumi demam, sesama, cerit-beret, muntah, terselur, sakit kepala. Tapi rawatan ni tak termasuk macam imunisasi rutin. Imunisasi rutin tu macam baby daripada 0 bulan ke 2 bulan, 6 bulan. Jadi mereka tak, rawatan-rawatan ni tak termasuk ni lah. Saringan kesihatan nanti saya akan cerita. Untuk saringan kesihatan percuma pun ada kepada rakyat B40 yang berumur 40 tahun ke atas. Okay. Rawatan susulan penyakit tidak berjangkit seperti NCD ni, kita tak bagi rawatan. NCD ni kalau orang tanya apa jenis penyakit tu, dia adalah penyakit semacam diabetes, kolesterol dan
darah tinggi. Jadi kita tak adalah rawatan susulan. Apa maksud RM250 satu keluarga? Okey, Puan Linda boleh semak dulu, semak kelayakan. Saya sudah tidak bekerja, macam mana nak mohon, tapi suami saya kategori M40. Saya tak boleh tahu kenapa anda tak layak ke macam mana, tapi untuk mohon ni kebanyakannya mereka akan mohon melalui sumbangan daripada macam government. Dia ada satu link lah di mana saya tak berapa sure yang untuk ni harga per visit. Harga per visit untuk sekarang ni kalau pergi ke mana-mana klinik memang RM60 per visit. Boleh bawa ke depan ke atau sekali pergi je puan? Dia ada RM60 yang saya cakap tadi, RM60. Jadi kalau ada balance, puan boleh pergi lagi ke klinik tersebut. Dia ada anggaran dalam RM20 ke RM35 sekarang. Jadi balance tu untuk ubat. Dan ubat-ubat mereka depends lah dekat klinik tersebut. Apa ubat yang dibagi, ubat mahal ke, ubat murah ke, macam tapi kerajaan dah maklumkan lah ubat yang mereka dapat tu ubat apa, macam contohnya paracetamol, PCM kena harga macam ni saja. So kat situ pihak klinik tu sendiri akan bagi tahu kota. Alah, saya tak layak. Itulah saya rasa peniaga-peniaga kat sini tak layak sebab you all ada bayar tax kot. Lepas tu mostly yang kebanyakannya yang ada SSM ni tak dapat, saya perasan lah. Saya akan tanya, cik berniaga ke? So dia orang kata dia orang berniaga, so tak dapat ke? Ada kemungkinan kita boleh bagilah kepada orang-orang yang lebih layak. Contohnya keluarga kita ataupun mak ayah kita boleh dapat lagi percuma tu mungkin. So boleh semak nama mak ayah kita. So boleh kongsi dengan keluarga. Yes. Okay, so apa kata saya share lagi. Lama tak check MySejahtera, cuba check. Sekarang dah baru dah. Okay, so hari ni saya sambung sikit. Yang ni ada skim perubatan untuk saringan kesihatan percuma. So kita tambah sikit skim perubatan sekejap. Saya share satu slide. Okay, PKB40. Okay, PKB40 ni adalah inisiatif juga daripada kerajaan untuk menampung keperluan kesihatan golongan berberat rendah untuk penyakit tidak berjangkit, NCD. NCD punya penyakit ni adalah diabetes, darah tinggi dengan diabetes, kencing manis lah, diabetes, darah tinggi dengan kolesterol. Jadi tiga ni kita nak tengok dulu sebab walaupun dia tidak berjangkit tapi dia merupakan tiga serangkai lah yang kita kena check. Sebab selepas umur 40 kita ni lebih mudah untuk dapat penyakit tu sebab immune system kita dah kurang. Lepas tu kita banyaklah dapat, yelah bila lifestyle kita, cara makan kita berbeza, jadi kat situ kita dapat banyak penyakit. Which is memang kita rasa okey je, sihat je, tapi sebenarnya kita kena check dengan darah kita, dalam darah kita je. So kita dalam untuk rawatan ni, untuk PKB40 ni, apa yang kita akan buat adalah kita akan ambil darah dan kita ambil urine. Okay, so kat sini sama je, dia penerima sumbangan tunai rahmah dan pasangan mereka berumur 40 tahun ke atas. Jadi kat sini, untuk kalau suami tu dapat, automatik isteri dapat. So dia tak ada pendaftaran khas lah. So kat sini memang macam ni lah, penerima sumbangan tunai rahmah dan pasangan daftar berumur 40 tahun ke atas. Okay, manfaat PKB40 ni different sikit. Dia dapat saringan kesihatan percuma yang macam saya cakap. Lepas tu bila dapat saringan kesihatan percuma, mereka juga mendapat bantuan alat perubatan. Kadang-kadang ada yang kita dapat, contohnya bila dia dapat saringan kesihatan, dia buat saringan kesihatan, dia ni ada diabetes yang macam kencing manis. Lepas tu dia punya kaki tak ada. Jadi kat sini apa yang boleh dibuat adalah dia dapat bantuan alat perubatan lah, ataupun dapat kaki palsu ke, dapat wheelchair ke,
tapi dia kena lalui kerajaan juga, which is dia kena selepas kita buat surat daripada klinik akan buat refer letter kepada hospital besar ataupun KK. Jadi kat situlah mereka akan mulakan bantuan kat situ. Bukan kami tau, bukan klinik-klinik swasta yang bagi. Dia akan datang daripada klinik kerajaan. So, next dia akan bagi insentif melengkapkan rawatan kanser dan insentif tambang pengangkutan. Yang ni lah orang lain tak tahu, sebab tu kalau untuk keluarga kita yang macam ibu bapa kita yang boleh dapat manfaat ni, cuba check dulu dan terus buat dulu saringan kesihatan, medical check up, buat dulu, kemudian kita tengok dulu mak ayah kita okey tak. Kalau mak ayah kita okey, alhamdulillah. Jika ada apa-apa masalah dengan kesihatan mereka, terus pergi doktor akan buat surat refer dan terus pergi KK ataupun hospital besar. Jadi kat sini kita boleh dapatkanlah bantuan daripada government kat situ. Jadi sama je prosedur dia, semak kelayakan. Semak kelayakan ni boleh melalui website. Selalunya website lah dan klinik lah. Klinik pun boleh tengok juga. Lepas tu untuk cari klinik PKB14 ni pun sama. Dia depends. Sometimes ada klinik yang tak ada dalam PKB40 tapi ada klinik yang ada. Jadi kalau boleh semak lah. Okey, untuk yang ni program saringan kesihatan HSP 3.0 ni, yang ni untuk untuk pekerja yang berumur 40 hingga 59 tahun yang bekerja dan dicarum oleh pekeso. Kira kalau lah syarikat you all memang dah carum dengan tempoh tak salah saya 6 bulan, you all memang layak untuk buat program saringan kesihatan percuma. Tapi yang ni ada special sikit untuk wanita, diorang boleh buat mammogram dan pap smear sekali. Jadi yang ni special sikit lah kepada siapa yang mencarum. Yang ini pun daripada government juga, tapi dia punya laluan bukan melalui Protect Health tapi melalui Pekeso. Jadi kat sini saya cerita sikit lah apa yang dia macam grant jugalah kepada rakyat. Lepas tu kriteria dia Malaysian 40 ke 59 tahun. Kemudian company tu dia aktif dalam mencarum SOCSO. So company dia at least 12 bulan tapi boleh semak tau yang 6 bulan tu. Jadi kat situ saja untuk yang saringan kesihatan. Ada siapa-siapa nak tanya tak pasal saringan kesihatan? Saringan kesihatan tu apa? Apa tadi Madani tu apa? Bolehlah tanya. Ada orang kat tangan ke? Ada tu, 2 orang tu angkat tangan tu. Itulah. Nak tanya apa-apa tak lagi? Pasal ni. Mungkin boleh semak lah hari ni, boleh tengok, cek keluarga yang layak. Tak kisahlah orang sebelah jiran rumah pun boleh bagi tahu. Sometimes kita kena bagi manfaat kepada semua orang. Jadi jiran-jiran, tetangga semua. So kat sini mungkin kita tak dapat bantu daripada segi kewangan untuk mereka. Jadi kita bantu dengan maklumat ni, salurkan kepada mereka, cakap pergi je klinik tu, percuma. Cakap je macam tu. So kat situ pun dah bagi maklumat yang baiklah pada mereka. So at least orang-orang tak rasa macam pergi klinik swasta ni mahal. Memanglah orang kata harga tu tinggi tapi kan government dah cover, jadi pergilah klinik kesihatan. Pergilah klinik swasta pula. Bukan tak nak klinik kesihatan tutup pukul 4. Nanti tak ada orang pula kalau dah sakit pukul 5, pukul 6 lagi mana. Jadi boleh. Yang ada Pekeso tu company provide atau kita boleh check sendiri. Okey. Boleh check. Boleh check sendiri melalui website tu. Memang okey. Untuk yang company yang Pekeso tu, yang Sehati tu, you all kena download dia punya Sehati tu. Kat situ, you all jawab dulu soalan-soalan, nanti dia orang akan bagi tahu layak atau tak layak. Tapi selalunya layak lah, saya perasan layak. Lepas tu nanti cik beritahu kat situ nak pergi poliklinik mana. Kalau boleh pergilah poliklinik saya lah. So saya boleh aturkan semua. Boleh terus pergi klinik tiram pun boleh.
klinik swasta semua ke? Yang untuk mana? Untuk sekarang ni saya nampak semua dah boleh. Ada dalam iklan Protect Health, dia tulis semua boleh sekarang ni. Tapi saya tak sure untuk klinik swasta yang tak ada daftar ke, tapi kena semak lah. Boleh semak dekat tu. Sebab tu mereka membekalkan kita satu website yang cantik warna pink. So klik semak klinik berhampiran anda. Jadi boleh check lah. Sehati app. Ya betul Puan Linda, Sehati app. Sehati app ni siapa-siapa yang mencarum boleh check lah. Saya rasa untuk yang peniaga, yes. Untuk Sehati ni memang terbaik. Tapi kena carum lah. Medical check up tu berapa rate? Okey, macam ni. Pergi medical check up tu, kalau dekat klinik biasa, okey, kalau kita yang dalam Sehati tu free, memang free. Tapi kalau untuk tahu untuk market value, dia lebih kurang 89 ke 100 ringgit punya medical check up dekat klinik. Kalau tambah lagi, kalau untuk Sehati ni, yang ada pekeso ni, kalau pergi dekat klinik biasa, macam saya, kita orang pap smear RM50 je. Tapi kita orang tak ada mammogram lah. Mammogram ni kena pergi hospital. So boleh juga pergi hospital private, tak salah saya, untuk mammogram. Saya just tunjuk je Sehati tu, nanti dia beritahu kat mana you all nak ni, just klik je. Untuk Sehati apps, diorang dah memang ada satu application tau dah kat dalam tu, boleh pilih semua. Tapi untuk yang B40 punya ni, sometimes yelah, bukan semua yang mahir macam kita tau, yang teknologi tech savvy ni. Jadi kita hanya boleh bantu dengan kita semak kelayakan dengan semak klinik. Nanti pergi je klinik, nanti klinik assistant akan bantulah. Sebab dia orang kena sign lah, kena apa semua ada. Ada kertas-kertas ni lah nak menunjukkan, sebab kita pun nak kena claim kan dengan government kan. So kena ada kertas lah. Jadi kat situ boleh semak sendiri dekat klinik. Klinik swasta semua, yes. Semua ni dekat Johor, dekat JB kan? So kalau dekat dengan klinik saya, bolehlah datang. Nak tahu pasal ni, mungkin macam tu Johor, okay. Mungkin kadang-kadang apa yang kita nak buat kepada komuniti di kawasan kita, kalau kita nak buat sesuatu, boleh je panggil saya. Contohnya lah, you all tahu dalam komuniti you all ada orang B40, tapi mungkin dia tak ada kenderaan nak pergi. Jadi apa yang kami boleh tawarkan juga adalah pihak kami, klinik akan pergi dekat satu komuniti tu, kalau boleh bilangannya 20 orang ke atas lah. Jadi kat sini kita boleh buat satu tim. Sebab hari tu pun saya buat karnival kesihatan juga. Jadi kita dapat kumpul komuniti tu dalam 40 orang juga tau untuk ambil darah. Macam tu. Jadi kalau you all ada nak buat, contohnya lah, saya nak buat lah dekat area taman saya ada 40 orang yang layak dalam B40. Dah check lah ni IC. Dah check, sebab kalau jadi pengerusi kampung, pengerusi masjid kan ada IC kan, semua orang kan. Jadi boleh semak, bantulah community you all untuk dapatkan skim saringan kesihatan percuma. Ya, klinik kami 24 jam. Ya, Poliklinik Tiram 24 jam, betul. Ada siapa-siapa tak nak tanya pasal kesihatan? Saya bukan doktor tau. Tapi saya ni lah cerita sikit lah pasal apa kesihatan ni. Kepentingan dia. Dapat percuma ni ambil. Dulu ke Puan nombor IC mereka untuk genapkan 40 orang. Okey, cara terbaik adalah ambil nama dan IC. Nombor IC mereka. Jadi kami akan semak jika jika tim komuniti Puan tak boleh buat, jadi kami semak satu-satu yang layak. Lepas tu kami akan beri baliklah semula kepada Puan, dan Puan boleh buat satu macam panggil mereka di masjid ke, di dewan ke,
di surau ke. Jadi kami boleh buat dekat situ. Jadi sebab benda tu tak ambil masa lama. Kita ada buat, kita ambil darah, kita ambil urin, lepas tu doktor akan tanya history kesihatan mereka. Kemudian selesai, after seminggu macam tu keluar result, kita akan call jika ada, kita akan buat teleconference, teleconsultation. Jika benda tu macam, jika mereka normal, okey, kita ucap alhamdulillah lah, tak ada apa-apa. Tapi jika ada sesuatu abnormal terhadap keputusan, kita akan call dan minta mereka ambil refer letter tu pergi klinik kesihatan atau hospital. Gitu. Ada panel MyCare, ada. Betul, dah dapat result saringan, doktor akan buat consultation. Jadi kita, seorang-seorang, depends, kalau macam puan sibuk, tak boleh datang klinik, kita boleh buat call je, teleconsultation je. Call, kita boleh buat macam ni, Google Meet ni boleh, tak ada masalah, doktor pun boleh buat, macam-macam cara. Walaupun kita tak perlu ada depan doktor pun ada cara boleh buat. So kita akan consult, so kita akan bagi ni lah macam sharing, semak dia punya semak. So doktor-doktor semua dah canggih dah sekarang. Boleh semak result macam tu. Lepas tu nak refer letter kita boleh hantar juga melalui WhatsApp, email. Sebab dah tak nak pergi kan. Takut kan. So boleh, tak ada masalah. Boleh je buat ni seorang-seorang. Ya betul, seorang-seorang. Dia tak boleh semua orang ramai-ramai bagi tahu cik sakit. Ni cik sakit tak? Kita buat seorang-seorang. Apa tu, kita punya kesihatan kan privacy kita. Tapi nak ambil darah ramai-ramai boleh. Result seorang-seorang. Consultation tu tak perlu bayar sebab memang dalam kos tu dah. Untuk kos PKB40 memang dah ada dalam kos tu lah, tak perlu bayar apa-apa. Rasa dah okey tu, dah faham dah tu. Dah boleh fikir dah apa nak buat. Ya Hafizu ihfazni, ya Hafizu ihfazni, sayahmi as-santri ma'hadir rifa'i, ya ilahi rabbi bijahi Muhammadi أفوضك أموري يا هادي مهتدي يا طالبا الرفاع اسمع هذا المقال من اجتهد في الحال فاز في المآل يا طالبا كن من الفلاح مجتهدا طلب العلم من الكياء يا نور النور نور قلبي بالعلم وصلى همتي أكرمي يا الله بالسني والجمال